Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, ada cikgu yang tak sabar nak tengok RPH 2021 yang saya buat kan, dalam bentuk Excel lah semestinya. Okay, so Alhamdulillah saya dah siap semua sekali. Okay, kecuali bahasa Arab. Bahasa Arab ni dalam proses lah. Okey, yang lain ni semua dah siap kecuali tahun 5 KSSR saya makan. Okey, yang tu dalam proses. InsyaAllah kalau dah siap semua sekali, saya akan letak dalam saya akan bagi tahulah dekat cikgu. Okey, kita tengok apa yang ada dalam RPH 2021 yang saya buat ni. Okey, so saya agihkan kepada kumpulan A dan kumpulan B. Dan kumpulan A, kumpulan B TS25. Sebab TS25 ni dia template dia special sikit sebab ada ruang untuk kriteria kejayaan. Okey, so kalau cikgu sekolah biasa pun tak apa kalau cikgu nak ambil, tak ada masalah. Okey, untuk sebab apa ada kumpulan A, kumpulan B? Sebab berdasarkan kepada takwim sekolah lah. Dan cikgu RPH saya ni memang saya buat khas untuk PBD. Okey, PBD. Okey. Menjurus kepada PBD lah. Ni cikgu, kalau cikgu guna, cikgu akan faham lah nanti. Okey, baik. Saya tunjuk lah. Ini adalah dashboard lah, saya namakan dashboard ataupun muka depan lah, senang kan. Okay, dari dashboard ni kita boleh, kita tengok dalam dashboard ni saya dah bagi penerangan, saya siap. Okay, RPH tu apa dia? Okay, dalam RPH ni, cikgu hanya perlu buat pilihan nombor saja. Tak perlu ubah bahagian mana-mana ni. Okay, kecuali bahagian minggu, cikgu kena klik sendiri. Tarikh, cikgu kena klik sendiri. Tarikh, cikgu klik sendiri. Masa dia auto. Masa pun kena klik sendiri. Tarikh yang auto tu adalah hari. Bila cikgu klik tarikh, dia akan automatik hari. Okay, so kelas kaedah pentaksiran dan pernyataan TP. Okey, kita tengok. Yang tu je yang cikgu kena klik bahagian RPH ni. Okey. Macam ni. Bahagian ni, yang ni, yang ada tanda panah ni. Bahagian ni cikgu kena klik sendiri. Minggu ke berapa, cikgu kena klik sendiri. Kelas pun cikgu buat pilihan di sini. Okey, boleh ubah. Okay, jangan panik bila tekan sini tak ada pula nama kelas aku ni . Jangan panik, cikgu boleh ubah yang ni sebab saya dah buat link. Okey, saya dah buat link di situ. So tarikh pun cikgu boleh pilih dan tarikh-tarikh ni yang saya sesuaikan. Okey, yang ikut hari persekolahan saja. Okay, hari lain tak ada lah dalam ni. So ini adalah hari-hari persekolahan. So untuk tahun 2021 mengikut takwim kita mula bersekolah pada 20 Januari. Okey, mengikut takwim. So yang ni PDP pertama lah sepatutnya kan. Tengok dia dah berubah kan. PDP pertama kalau tahun 1 memanglah bermula dengan minggu transisi. Okey, so dia naik sendiri hari ni. Okey, naik sendiri hari. Ni juga tak payah tekan lah yang hari tu. Tekan saja, tak payah type. Okey, masa pun kalau cikgu mengajar sesi petang, cikgu boleh ubah. Yang ni sesi pagi lah. Cikgu boleh ubah masa-masa ni. Nanti dia nak ubah kat mana? Ubah dekat bahagian data. Di sini. Ini data mentah. Okey, data mentah. Cikgu boleh ubah di sini. Okey, cikgu boleh ubah di situ. Di sini memang tak boleh ubah. Just klik-klik saja. Okey. So, bilangan murid cikgu berapa? Saya bagi bilangan ni sampai 52 orang. Kita akan murid cikgu sampai banyak tu kan dalam satu kelas. So, ni semua tak payah isi. Yang ni aktiviti pun tak payah isi. Actually tak payah isi semua ni pun tak payah. Yang ni pun tak payah isi. Tetapi bahagian sini cikgu kena buat pilihan. Okey, buat pilihan. Ini semua tak payah isi. Okey, yang nak kena isi yang ni atas ni. Lepas tu yang ni tak payah isi. Tapi cikgu kena buat pilihan. Okey,
kena buat pilihan. Untuk bahagian set induksi dengan aktiviti dengan penutup ni kena buat pilihan. Dan tapi mana nak buat pilihan kan? Di mana buat pilihan? Tak apa, nanti sekejap saya tunjuk. Okey, untuk kaedah pentaksiran, kalau cikgu buat pentaksiran pada hari tu, okey, cikgu kena pilih kaedah pentaksiran di sini. Ada banyak. Semua ni kaedah pentaksiran PBD. Okey. Ataupun cikgu buat bacaan kuat. Okey. Cikgu tengoklah TP berapa. Yang ni cikgu kena rujuk di SKP lah. Okey, TP berapa. Okey, kemudian yang ni tak payah. Tak payah isi. Semua ni tak payah isi. Yang ni saya yang nak kena klik dalam RPH ni lah. Dalam RPH ni yang nak kena klik. Termasuk yang ni. Okey, yang atas sekali. Yang ni semua kena buat. Yang ni tak payah isi langsung. Yang nak kena buat pilihan adalah bahagian objektif. Objektif ni cikgu boleh ubah. Objektif kena ubah. Okey, ataupun nak guna yang saya pun tak apalah. Okey, tapi yang saya buat tu berdasarkan kepada standard pelajaran lah. Dia kena lebih spesifik sebenarnya untuk objektif ni. Okey, so set induksi, aktiviti dan penutup. Di mana nak buat pilihan? Okay, nak buat pilihan pergi dekat data RPH. Kalau nak ubah, pergi dekat data. Nak ubah ayat lah kan. Pergi bahagian data. Kalau nak buat pilihan, bahagian RPH. Untuk apa yang kita nak buat pilihan? Itu untuk bahagian satu set induksi. Yang ni tak payah type. Cikgu just pilih saja dari sini. Set induksi cikgu nak guna yang mana. Okay, ada banyak ni saya bagi. Cikgu just pilih je. Okay. Mungkin cikgu seronok nak buat sampul berwarna. Kadang cikgu tak ada idea nak buat apa ni kan. PDP sentiasa sama macam tu lah setiap hari kan. Jadi saya dah bagi dah. Okay, sampul berwarna. Yang ni memang menjurus kepada PAK 21. So, sampul berwarna. So, guru menyediakan. Ni semua aktiviti dia ada di sini lah untuk set induksi tu. Cikgu tak perlu pening fikir lah. Okay. So, dalam aktiviti, yang ni yang saya kata sebab apa saya namakan RPH saya ni PAK 21 dan menjurus kepada PBD sebab sini memang ada PBD dan saya memang letak siap-siap dalam aktiviti yang aktiviti utama ni saya memang letak siap-siap. Okey. Letak siap-siap. Contoh aktiviti dia fan in peak. Okey, so dalam aktiviti tu saya dah letak siap-siap macam mana fan in peak tu berlaku. Okey, kumpulan 4 orang murid apa semua. Ini kadang-kadang cikgu sebab apa saya terlintas nak buat macam ni? Sebab bila cikgu klik, saya sendirilah juga tu sebenarnya. Saya tak tahu apa dia banyak sangat kan aktiviti PAK 21. Jadi saya pun sendiri tak tahu. Saya just tahu benda ni adalah fan in peak. Tapi dalam aktiviti cikgu sebenarnya bukan dia. Tak sama pun dengan aktiviti PAK 21 yang cikgu pilih. So, saya rasa lebih baik letak siap-siap aktiviti tu sebab cikgu pun mungkin tak sempat nak pilih apa dia aktiviti cikgu fan and peak tu kan. Cikgu pun tak sempat nak baca. Macam saya sendiri juga kalau ada 30, 40 aktiviti PAK 21 saya tak boleh nak hafal. Dan saya pun sebab kalau saya pergi memantau, saya nak tahu juga kan apa benda ni betul ke PAK 21 yang cikgu pilih ni kena ke aktiviti dia. So lebih baik letak siap-siap. Okey. So, dan penutup pun saya bagi untuk buat pilihan. Okey, ada banyak lah sini penutup. Cikgu pun boleh tambah juga nanti. Tapi bukan di sini lah. Nak tambah kena bahagian data. Okey, so kaedah pembelajaran buat pilihan di sini. Bila cikgu buat pilihan di sini, dia akan auto naik di sini. Dia kena tengok nombor di sini lah. Okey, kena tengok nombor di situ. EMK semua buat pilihan dari sini lah. Okey, dan pastikan PAK 21 yang cikgu pilih kena dengan aktiviti cikgu. Okey.
Kemudian ada pengayaan. Kalau ada pengayaan, cikgu pilih juga. Okey, saya dah letak sini. Ini cuma main pilih-pilih saja di sini ni nah cikgu. Tak payah cikgu nak pening-pening kepala, fikir. Apa yang saya bagi ni semua cikgu just klik-klik saja. Okey. Dan cikgu kena faham nombor di sini untuk apa. Nombor di sini ni adalah bila cikgu buat pilihan dekat RPH. Sini ni, nombor ni lah. Jadi, bila kita klik nombor 1, dia adalah berkenaan dengan data RPH nombor 1. Di sini. Ni. Semua sekali di sini ni. Okey. Kalau nombor 2, yang ni. Nombor 3, yang ni. Jadi, cikgu penuhkan. Okey. So, dalam RPH Bahasa Melayu ni, okey, dalam RPH Bahasa Melayu ni, dia ada RPH Civic. Okey. RPH Civic ni, macam mana? Okey, contohlah subjek cikgu hari tu. Okey, topik dia. Ini klik je. Dekat subjek ni klik je. Okey, tolong menolong. So, apa yang berkaitan dengan tolong menolong dekat civic? So, cikgu boleh tengok pada data civic. Okey, tolong menolong dia sesuai dengan kalau nak gabungkan, kalau nak masukkan unsur civic tu apa dia? Mungkin bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni yang mana satu? Okey, bertanggungjawab ni yang mana satu? Tak sesuai sebab benci rasuah lah apa semua kan. Boleh pilih di sini nah. Boleh pilih di sini. Mungkin keluarga bahagia ke kan, ya? Kegembiraan. Cikgu ambil lah 139. So dalam RPH Civic ni, cikgu pilih 139. Okey, dia akan naik. Okey, ikut unsur civic di situ. Okey. So dia akan penuh lah semua sekali. Ini RPH Civic. Okey, gabung dengan RPH kita. Dia cuma masukkan unsur-unsur civic saja di dalam ni. Okay, ada aktiviti. Ada aktiviti civic lah pada hari tu. Okey. So, dan juga ada RPH untuk PKJR. Okey, PKJR ni ramai ada sekolah yang tak buat lagi. Sebenarnya perlu buat. So, saya sediakan siap-siap. Cuma bahagian aktiviti ni saya bagi sama je semua. Kalau cikgu nak ubah, cikgu boleh ubah bahagian data PKJR. Okey, sini. Boleh ubah di sini. Okey. Data PKJR. So, apa lagi yang ada? Sebab apa saya kata RPH ni berfokus kepada PBD? Sebab saya sediakan satu template khas untuk cikgu buat pentaksiran PBD. Yang RPH ni pun boleh buat pentaksiran. Okey, tapi ini untuk satu topik saja. Untuk satu tajuk, satu standard. Okey. Tapi kalau RPH PBD, cikgu boleh gabungkan. Okey, contoh standard kandungan 1.1. Cikgu nak buat pentaksiran untuk 1.1.1 vokal dan cikgu nak buat sekali dengan konsonan. Contoh. Jadi dalam ni untuk pentaksiran saja. So, objektif cikgu adalah untuk mencapai tahap penguasaan minimum lah. Nak bagi tahap penguasaan minimum untuk semua murid. Okey, so cikgu pilih MK semua. Yang ni semua main klik lah. Yang ni semua di sini main klik. Saya tak bagi auto langsung yang ni. So, cikgu kena pilih sendiri yang mana cikgu nak buat. Okey. Kemudian di sini cikgu boleh tengok berapa orang cikgu nak taksir. Tak semestinya satu kelas kan. Jadi berapa orang yang cikgu nak taksir. Okey. Bila ada pentaksiran, berlaku pentaksiran, cikgu kena catat di bahagian ni. Bila yang cikgu buat pentaksiran, ini adalah evidence cikgu untuk tunjuk yang memang cikgu buat. Cikgu kena kesan pula berapa orang ada MTM dan tak MTM ni.
Okey. So yang ni dah lengkap dah. Okey. Dan satu lagi, inovasi saya yang terbaru juga. Tapi yang ni dah lama, cuma yang ni saya murnikan lagi. Okey, bila dapat ilmu baru kita murnikan lagi. So contoh, cikgu dah dapat RPH, cikgu beli RPH saya. Okey. So nak bagi lagi nak bagi lagi benda tu telus, pentaksiran cikgu tu telus. Okey, cikgu kena dapatkan RPM, rekod perkembangan murid. Dalam ni dah lengkap, ada di SKP. Okey, saya bagi ruang untuk tulis narai nama. Okey, kemudian dan saya memang kemahiran ni saya ikut dalam pelaporan under BPK yang cikgu-cikgu perlu isi pertengahan dan akhir tahun. Okey, contoh ni bahasa Melayu. Okey. Yang ni untuk mendengar dan bertutur, saya agihkan standard pelajaran dia dan saya bahagikan konsonan apa semua tu lah. Yang sini cikgu kena isi TP. Dan cikgu isi TP di sini, walaupun tak habis, dia akan auto naik di sini. Naik di sini, dia akan auto ke bahagian pelaporan yang kita kena isi tu. Dia naik di sini. Okey. Bila cikgu isi, dia akan naik di sini. Okay, kemudian cikgu bila dah siap semua sekali, cikgu boleh buat pilihan TP berapa. Yang ni cikgu kena buat sendiri. Di sinilah berlakunya professional judgement. Okey, cikgu pilih sendiri TP mana yang cikgu nak bagi pada murid ikut kesesuaian daripada ni lah. Okey. Contoh kalau ada 4, 2, 5, 1, cikgu nak bagi 5 boleh, tak ada masalah. Itu cikgu punya professional judgement cikgu. Cikgu boleh berbincang dengan panitia ke, cikgu boleh berbincang dengan cikgu-cikgu lain mengenai murid tersebut. Okey. Dan bila cikgu buat pilihan TP, ulasan akan naik sendiri. Di mana ulasan tu cikgu boleh ubah di bawah ni. Saya sediakan ruang untuk cikgu ubah dengan guna ulasan yang ada yang saya bagi ni. Okey, boleh guna jugalah. Kalau ada ayat lain yang lebih ayat lain yang lebih baik, guna ayat cikgu sendirilah. Okey, berbincang dalam panitia untuk menetapkan ulasan pun boleh. Okey, so ada bahagian laporan pertengahan, PPT laporan pertengahan tahun, laporan akhir tahun, maksudnya pentaksiran akhir tahun. Lepas tu ada ruang untuk cikgu tuliskan TOV. Lepas tu, lepas TOV, cikgu kena rancang target cikgu, ETR cikgu. Kemudian, yang ni auto generate. Yang ni kena isi sendiri berdasarkan keputusan tahun ni lah. Sebab ini RPH 2020, ini adalah RPM 2021. Okey, kemudian yang ni. Okey, kalau cikgu malas, cikgu just klik-klik dari depan ni je lah. So, yang specialnya saya bagi jugalah ni audit akademik. Okey, cikgu boleh buat pilihan. Okey, cikgu boleh buat pilihan untuk murid yang tidak mencapai isu apa dia untuk subjek cikgu mengajar dalam kelas masing-masing. Okey, yang tu saja. Kalau ada, kalau cikgu berminat, seperti biasa boleh PM saya letakkan dekat video ni, okey, di bawah ni, YouTube saya sharing ni. Di bawah sekali cikgu boleh klik untuk Telegram saya, cikgu boleh PM saya di situ. Okey, sekian, terima kasih.